apakah prosedur ataupun dokumen yang diperlukan. Pertama, biar saya terangkan dahulu tentang proses melepaskan gadaian ataupun proses discharge of charge. Perkara pertama yang perlu anda ketahui adalah pihak bank akan memberitahu pihak peminjam ataupun borrower untuk melakukan proses melepaskan gadaian. Setelah diberi pemberitahuan oleh pihak bank, maka pihak peminjam ataupun pihak tuan-tuan dan puan-puan dibolehkan untuk memilih pihak peguam yang tuan-tuan dan puan-puan dah assign ataupun mungkin ada favourite lawyer lah yang dalam bidang hartanah ni untuk mengendalikan proses ini bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi seperti yang saya terangkan sebelum ini, kalau ikut kebiasaannya, pihak bank sendiri akan mengesyorkan senarai panel peguam yang mewakili pihak bank untuk bertindak ataupun untuk berkhidmat bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk memudahkan proses urusan melepaskan gadaian tersebut. Okey, baik. Seterusnya, setelah dah pilih peguam, setelah dah selesai memilih peguam dan peguam pun dah ready untuk buat kerja masing-masing untuk mewakili pihak tuan-tuan dan puan-puan, maka pihak peguam yang bertanggungjawab akan berkhidmat bagi pihak peminjam yang mana peminjam tadi akan menandatangani satu dokumen lantikan peguam untuk mewakili tuan-tuan dan puan-puan dalam proses melepaskan gadaian. Jadi pihak peguam juga bertanggungjawab untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi tujuan proses ini. Antara dokumen yang diperlukan, ini yang paling krusial sekali, antara dokumen yang diperlukan adalah salinan cukai tanah dan cukai pintu yang telah dilangsaikan bayarannya. Saya ada sebab lah kenapa saya buat intonasi seperti itu. Yang telah dilangsaikan bayarannya. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan pihak peminjam sebelum berhasrat untuk membuat proses melepaskan gadaian, sekiranya ada sebarang tunggakan pada cukai tanah dan cukai pintu daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan perlu melunaskan segala tunggakan yang ada. Kalau tunggakan mungkin cukai tanah 100, kena bayar 100. Kalau cukai tanah beribu-ribu, kena bayar juga. Supaya nanti apabila dah settle apa semua, tak akan berlaku sebarang konflik lah di kemudian hari. Tak akan berlaku sebarang masalah. Okey, ini kerana sebenarnya kalau kita tengok daripada pejabat tanah sendiri, memang nak melihat sama ada cukai tanah dan cukai pintu memang telah diselesaikan sepenuhnya. Cukai tanah dan cukai pintu bila kita buat kita bagi pihak peguam bagi dia punya statement ataupun statement cukai tanah dan cukai pintu, dia akan tulis tiada tunggakan ataupun RM0. Maknanya dah settle. Dia takkan ada sebarang nombor lain lah, 100 ke 200 ke. Kalau ada jumlah kosong dan tak ada sebarang tunggakan, so no problem untuk buat proses melepaskan gadaian. Okey, dan sebab itulah kalau tak settle lagi ataupun mungkin ada antara puan-puan yang belum melunaskan lagi cukai tanah dan cukai pintu, maka pihak pejabat tanah ataupun pihak peguam tak boleh nak proceed untuk membuat proses melepaskan gadaian. Dan saya ingatkan sekali lagi, setiap khidmat yang diperlukan ataupun setiap khidmat yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tertakluk kepada yuran guaman yang telah ditetapkan oleh pihak peguam tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab saya perlu katakan benda ni sebab daripada pengalaman saya sendiri, ramai yang mengatakan, tak adalah ramai, mungkin ada segelintir kecil. Saya assume mungkin mereka tak faham lah, mungkin mereka baru lagi nak mendalami ilmu berkaitan dengan ilmu guaman lah secara am dia. Okey, ada yang katakan, sebenarnya dulu saya dah buat dah, saya dah upah peguam saya lah untuk buat transfer ni ataupun pindah milik rumah saya ni. Takkan untuk peguam yang handle untuk gadaian ni, melepaskan gadaian ni, saya kena bayar juga. Itu saya nak katakan, tuan-tuan dan puan-puan perlu membayar. Sekiranya bila dia dah beri sebut harga dan tuan-tuan dan puan-puan bersetuju untuk menggunakan hemat mereka, tuan-tuan dan puan-puan tertakluk kepada bayaran yuran guaman yang telah ditetapkan. Setelah pihak peguam selesai untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan, maksudnya cukai tanah, cukai pintu dan dokumen-dokumen lain dah settle, yang dah dilangsaikan segala tunggakannya, maka pihak peguam akan menyediakan dan menyerahkan borang melepaskan gadaian ataupun lebih dikenali sebagai borang 16N. Borang 16N iaitu borang untuk melepaskan gadaian. Boleh take note dia punya keyword tu, borang 16N akan diserahkan kepada bank bagi bank pihak peminjam tersebut bersama-sama surat lantikan peminjam tadi. Saya dah ada mention tadi untuk ditandatangani oleh pegawai bank.
Dia ataupun kalau dalam bahasanya dipanggil, kita akan hantar dokumen untuk execution daripada pihak bank. Okey, baik. Dan surat lantikan yang saya katakan tadi adalah sebenarnya sangat penting untuk memberi kebenaran kepada pihak bank mengembalikan ataupun return the document, original document, mengembalikan dokumen original kepada pihak peguam. Okey, sekiranya kalau tiada apa-apa masalah ataupun kelewatan daripada pihak bank, maka pihak bank akan mengembalikan borang 16N yang telah disign, yang telah ditandatangani oleh pihak bank bersama-sama dengan dokumen pinjaman yang lain. Sebagai contoh, original grant, itu yang pasti. Salinan asal kemudahan ataupun perjanjian kemudahan, facility agreement, serta salinan pendua, borang gadaian iaitu 16A, saya pun dah sebutkan sebentar tadi, bersama annexure. Annexure ni bermaksud lampiran. Dia ada lampiran dia lah. Dan bila pihak peguam dah dapat dokumen-dokumen tadi, maka pihak peguam perlu menggunakan masa yang ada dengan secepat mungkin, as soon as possible. Pihak peguam bertanggungjawab untuk mematikan stamp bagi borang 16N di pejabat HDN supaya dokumen tu boleh digunakan lah dan dikira valid. Dan bayaran untuk matikan stamp adalah sebanyak RM10. Itu adalah bayaran yang ditetapkan oleh pihak LHDN sendiri lah, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dan seterusnya, pihak peguam perlu mengambil tindakan untuk membuat penyusunan dokumen dan boleh identify dokumen yang akan dihantar, akan mengenal pasti dokumen yang akan dihantar kepada pejabat tanah. Untuk proses apa? Untuk proses tukar milik grant. Ya, tukar hak milik grant, maafkan saya. Tukar hak milik grant di pejabat tanah. Dan dari situlah bila dah buat tukar hak milik grant, akan dapat grant yang baru tanpa ada nama pihak bank sebagai pemegang gadaian. Dan saya pun dah sebutkan sebelum ini, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses tukar hak milik gadaian adalah seperti contoh original grant. Original grant yang pertama. Yang kedua adalah borang melepaskan gadaian tadi ataupun borang 16N yang telah disign, yang telah dimatikan stamp. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah salinan pendua borang 16A bersama lampiran ataupun annexure. Seterusnya salinan cukai pintu dan cukai tanah yang telah disettlekan segala bayaran sekiranya ada tunggakan. Itu adalah dokumen-dokumen yang perlu di-take note sama ada oleh pihak peguam ataupun daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang berhasrat untuk membuat proses melepaskan gadaian. Dan setelah selesai semuanya, pihak tuan-tuan dan puan-puan akan dihubungi oleh pihak peguam untuk memungut ataupun ambil balik grant asal yang telah settle, yang telah siap didaftarkan tanpa adanya nama bank selaku pemegang gadaian. Kiranya itu adalah proses yang akhir sekali. Apakah proses untuk hartanah yang berada di bawah milikan master title ataupun hak milik induk? Dia sebenarnya kalau nak dikatakan kat sini, prosesnya mungkin agak berbeza sedikit berbanding proses yang bagi hartanah yang di bawah hak milik strata. Untuk hartanah yang dipegang di bawah hak milik induk, maka perkara pertama yang tuan-tuan perlu lakukan adalah seperti berikutlah, seperti yang saya katakan tadi, untuk assign ataupun untuk melantik mana-mana peguam. Baik, setelah daripada itu, antara flow dia yang tuan-tuan perlu take note, dan saya pun perlu take note jugalah. Yang perlu take note adalah setelah pemilik selesai melangsaikan segala hutang ni dengan pihak bank, ini adalah untuk hartanah dari sudut pemilikan hak milik induk master title, maka pihak bank akan menghantar satu notis kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melantik peguam untuk membatalkan surat kuasa wakil ataupun kita biasa dengar dalam dia punya term English dia adalah revoke power of attorney. Maka di pihak bank mempunyai peguam panel yang tersendiri seperti yang saya katakan tadi, dan selepas peguam bank dilantik, maka peguam bank yang bertanggungjawab perlu menyediakan dokumen yang penting untuk hartanah di bawah hak milik induk ataupun master title, iaitu dokumen penyerahan hak semula ataupun deed of receipt and reassignment. Ataupun nak dimudahkan lagi, saya bagi nickname dia adalah dokumen DRR. Dan daripada dokumen DRR ni, ada lagi dokumen yang perlu disediakan oleh pihak peguam yang dilantik adalah surat lantikan peguam, di mana pihak tuan-tuan dan puan-puan memberi kebenaran kepada pihak bank untuk menyerahkan surat lantikan peguam untuk oleh pemilik, di mana di dalam surat lantikan ini ada memberi kebenaran kepada pihak bank
untuk menyerahkan semua dokumen original kepada pihak peguam untuk proses yang seterusnya. Seperti yang saya ceritakan pada sebelum ini adalah bagi hartanah yang mempunyai status hak milik individu ataupun strata, dokumen yang penting adalah dokumen borang 16N ataupun borang melepaskan gadaian. Manakala untuk hak milik Indo ataupun master title adalah DRR, Deed of Receipt and Reassignment. Okey, sebenarnya fungsi antara kedua-dua dokumen ni adalah masih berfungsi dengan kaedah yang sama ataupun masih berada dalam fungsi yang sama, orang kata. Sebab fungsinya adalah untuk melepaskan hartanah anda daripada pegangan bank. Baik, untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses melepaskan gadaian bagi hak milik master title ni, selepas peguam menyelesaikan dokumen DRR ni tersebut, maka peguam akan membuat satu appointment ataupun temu janji dengan pihak pemilik untuk menandatangani dokumen tersebut. Dan selepas berlakunya sesi tanda tangan ataupun signing dokumen DRR tersebut, maka peguam yang dilantik akan mengambil langkah untuk menghantar terus dokumen ini kepada pihak bank untuk ditandatangani oleh pihak bank sendiri, pihak pegawai bank sendiri. Jadi selepas dah settle semua, tiada apa-apa halangan ataupun tak ada apa-apa masalah kelewatan daripada pihak bank, maka pihak bank akan mengembalikan pula borang DRR tersebut kepada pihak peguam. Baik. Okey, baik. Jadi selepas itu diserahkan sepenuhnya dokumen DRR kepada pihak peguam, di mana mereka juga akan menyerahkan sekali iaitu security, original security document yang di mana akan termasuklah dokumen-dokumen yang berkaitan seperti salinan asal, semua perjanjian terdahulu ataupun previous sale and purchase agreement, facility agreement, surat ikatan penyerahan hak ataupun dikenali sebagai deed of assignment dan dokumen berkaitan dengan power of attorney tadi. Jadi sebaik sahaja peguam yang dilantik menerima dokumen-dokumen tersebut, maka dokumen tersebut akan akan dimatikan stamp di pejabat LHDN dengan bayaran RM10. Cuma yang akan dimatikan stamp tu adalah dokumen DRR. Sebelum ni yang saya beritahu sebelum ni, dokumen yang dimatikan stamp untuk hak milik strata ataupun individu adalah 16N, borang 16N. Tetapi untuk hartanah master title ini, dokumen yang dimatikan stamp di pejabat LHDN adalah DRR ataupun Deed of Receipt and Reassignment. Okey, selepas dah settle semua, selepas dah settle untuk proses mematikan stamp untuk dokumen DRR tersebut, maka pihak peguam yang dilantik akan menghantar dokumen power of attorney asal daripada pihak bank beserta DRR yang telah dimatikan stamp daripada pejabat LHDN kepada Mahkamah Tinggi Hartanah tersebut bagi membatalkan kuasa bank ke atas hartanah anda seperti yang tertulis di dalam power of attorney yang dikembalikan tadi. Kalau ada yang perasan, kalau mungkin daripada pihak peguam dah perasan, pihak bank akan bagi satu dokumen power of attorney dan mereka akan hantar kepada High Court ataupun mahkamah untuk proses pembatalan. Okey, baik. Seterusnya, bila dah settle semua, dah selesai semua proses untuk revoke ataupun membatalkan DRR di Mahkamah Tinggi, maka pihak peguam akan mengambil langkah untuk memberikan satu notis. Satu notis kepada pihak pemaju dan notis ini dikenali sebagai Notice of Assignment ataupun dia punya simple word dia adalah NOA. Okey, Notice of Assignment ni fungsinya adalah apabila pihak peguam dia akan memaklumkan kepada pihak pemaju di dalam notis tersebut bahawa pemilik telah menyelesaikan hutang pinjaman bank untuk pihak pemaju update rekod mereka. Sekiranya bila dah diberikan notis tersebut, maka pihak pemaju tahu akan benda ni dan mereka maklumlah bahawa hartanah yang tuan-tuan dan puan-puan telah buat untuk proses melepaskan gadaian ni dah tak ada hutang dan mereka akan maklumkan bahawa tiada hartanah tersebut tidak akan ada gadaian lagi selepas ini. So itu adalah satu benda yang sangat penting. Dan selepas settle apa semua, selepas selesainya proses Notice of Assignment, maka proses akhirnya adalah tuan-tuan dan puan-puan akan dihubungi oleh pihak peguam untuk menyatakan bahawa proses ini telah selesai. Okey, baik. Dan boleh mengambil semua dokumen asal yang telah dikembalikan beserta DRR tersebut kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan sebagai bukti simpanan. Okey, baik.
Saya rasa itu sahaja untuk penerangan saya berkaitan dengan tajuk melepaskan gadaian, dan saya berharap sangat-sangat agar tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan live pada petang ini dapat serba sedikit ilmu ataupun dapat memahami dengan lebih jelas flow ataupun perjalanan yang telah diceritakan oleh saya sebentar tadi mengenai proses melepaskan gadaian.